Okey, baik. Dan tentu hari ini kita nak bercerita tentang kalau kita sebut tentang bidang kemahiran ini ataupun teknikal ini mungkin ramai yang mengaitkan dengan TVET ni. Apa sebenarnya maksud TVET ni, dan pastinya College Community terlibat secara langsung dalam program transformasi ni kan. Dan sebagai permulaan mungkin Tuan Haji boleh jelaskan sedikit tentang maksudnya kepada pendengar kita, silakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Sebenarnya saya nak terangkan sikitlah berkaitan dengan TVET. TVET ni singkatan daripada Technical and Vocational Education Training. Okay, kalau sebelum ni kita pernah dengar sekolah vocational yang dulunya memang kata popular, ditumpukan kepada pelajar-pelajar yang ke dalam kategori dikumpulkan sebagai pelajar-pelajar yang kurang dari segi pendidikan akademiknya. Ya, betul. Okay, kalau kita dengar dalam bahasa Melayunya dinamakan sebagai sistem pendidikan teknikal dan kemahiran vocasional. Okay, yang mana kalau kita tengok tajuk dia, tajuk teknik iaitu maksud dia pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan barangan hasil industri. Lebih kepada production lah, pengeluaran. Manakala vocasional pula ialah pendidikan dan latihan yang menyediakan individu tersebut untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Itu maksud dia lah. Jadi sekarang ni kita dah ada satu program transformasi vocational dan teknik ni. Agar ia menjadi sekarang ni dah diwar-war oleh Menteri Pengajian Tinggi, iaitu yang berkaitan untuk menjadikan TVET sebagai satu pendidikan arus perdana di Malaysia. Jadi melalui program transformasi ini, Kementerian Pendidikan Tinggi memberi tumpuan khas terhadap pembangunan latihan kemahiran kepada pelajar dan generasi muda yang kurang cemerlang dalam akademik dan juga yang cemerlang dalam akademik. Jadi semua itu sistem pendidikan dan mutu latihan kemahiran di kolej vocasional, di politeknik dan terutamanya di kolej tinggi dan juga pusat-pusat latihan di Malaysia ini akan dinaik taraf bagi memastikan pendidikan TVET ini menyumbang kepada keperluan industri masa kini. Jadi kolej tinggi sangat menyambut baik program transformasi ini kerana kolej tinggi memang sentiasa komited bagi melahirkan pelajar yang cemerlang terutamanya dalam bidang kemahiran. Jadi pelaksanaan TVET ini adalah satu peralihan yang sangat penting, di mana sistem TVET ini sistem pendidikan teknik dan kemahiran vocasional ini akan dipermudahkan. Jadi diminta untuk ibu bapa sekarang ini yang mengharapkan anak mereka cemerlang dan bukan sahaja daripada bidang akademik, dan sebaliknya sekarang ibu bapa dah mula berfokus terhadap bidang-bidang kemahiran tinggi yang sangat diperlukan dalam industri tertentu pada masa kini. Okey, itu dia. Jelas nampaknya kita dah dapat dengarkan dengan jelas tentang maksud apakah yang dimaksudkan dengan TVET ni. Alright, dan kalau kita perhatikan College Community Masjid Tanah ini memang kalau kita tengok memang sangat aktif lah dalam mempromosikan College Community ini kepada orang ramai, dan kerap juga terpapar berita tentang aktiviti dan juga kejayaan pelajar di dada-dada akhbar terutamanya Melaka hari ini dan juga di akhbar utusan dan mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit cerita kejayaan yang telah memilih untuk berjaya dalam bidang kemahiran di College Community Masjid Tanah ni. Mungkin ada cerita kejayaan. Terima kasih Cik Zat. Baik. Secara umumnya kolej community di Malaysia ni ada 94 buah. Di mana setiap kolej tu dia mempunyai kisah, mempunyai kejayaan sendiri. Betul lah tu. Jadi sekarang di College Tanah kita juga tidak ketinggalan mencipta juara yang tersendiri. Dan kejayaan ini juga yang menyebabkan kebuli pasaran College Community Masjid Tanah pada tahun 2015 ini mencapai 95%. Jadi saya fokuskan kejayaan-kejayaan pada beberapa bidang lah. Jadi kejayaan utama ialah kejayaan mereka, terutamanya pelajar-pelajar College Community ini berjaya dalam pertandingan-pertandingan yang mereka sertai. Iaitu pertandingan-pertandingan contohnya Pona di Putrajaya. Kerana kejayaan mereka dalam untuk bergelar usahawan, kejayaan pelajar-pelajar untuk mendapat pekerjaan, dan pelajar-pelajar untuk menyambung pengajian ke tingkat yang lebih tinggi, di IPTA dan juga IPTS. Jadi kejayaan-kejayaan mereka ini kita war-warkan supaya kita dapat menyeimbangkan kejayaan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik untuk pelajar-pelajar kita yang cemerlang dalam bidang TVET. Sebelum ni kita banyak mempromosikan berkaitan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik.
yang berjaya mendapat contohnya 8A dalam peperiksaan. Tapi sekarang ni kita dah mula, masyarakat pun sudah mula nampak bahawa pelajar-pelajar yang berjaya dalam bidang TVET juga sekarang ni mula dibentangkan di abah-abah. Sebab kita nak melihat bahawa bidang TVET adalah merupakan bidang yang mempunyai peluang kejayaan yang berpendapatan tinggi. Dan juga inilah peluang untuk mereka membangun sama-sama membangunkan sebuah negara. Jadi kita paparkan iaitu kejayaan mereka tanya aktiviti belajar. Di Kolej Bukti Masjid Tanah banyak aktiviti belajar yang kita laksanakan, yang mana aktiviti ini membantu untuk meningkatkan lagi kompetensi pelajar dari segi soft skill dan juga dari segi kemahiran dalam bidang masing-masing. Kemudian kita bawa keluar pelajar-pelajar ini untuk bidang-bidang khidmat masyarakat, di mana peranan mereka supaya ada dalam diri mereka itu berkhidmat untuk masyarakat. Kemudian dari segi keusahawanan kita ada aktiviti keusahawanan, di mana pelajar-pelajar ini pada setiap bulan mereka akan menjalankan aktiviti perniagaan supaya mereka tahu macam mana nak melaksanakan perniagaan secara tersilan, dan nanti dia akan belajar macam mana untuk menguruskan perniagaan secara besar-besaran. Jadi banyak kejayaan-kejayaan ni. Jadi di sinilah kita paparkan kejayaan-kejayaan mereka ni supaya masyarakat tahu, supaya komuniti tahu bahawa mereka yang berjaya dalam bidang TVET juga sama juga perlu dihargai kerana mereka adalah sebahagian daripada rakyat yang akan membangunkan kejayaan sebuah negara, terutamanya dalam mencapai wawasan kita negara maju dalam tahun 2020. Baik, itu dia. Okey. Right, dan kita akan sambung lagi bersama dengan tentunya pengarah Kolej Komuniti Masjid Tanah ini, Cik Sahalani, sekejap saja lagi ni. Dan kita masih lagi bersama dalam rancangan kajian dari Kolej Komuniti Masjid Tanah. Dan saya nak tanyalah kan, sebenarnya saya tertarik tadi kepada penjelasan yang Tuan Najib bagi tadi ya. Ramai pelajar Kolej Komuniti Masjid Tanah ni dah ramai yang berjaya dan terbukti ya, dan mendapatkan pekerjaan sebaik saja tamat pengajian mereka. Dan apa rahsia kejayaan sebenarnya? Dan mungkin juga kenapa dan bagaimana, macam mana boleh dapat ataupun senang untuk mendapatkan pekerjaan dengan belajar di Kolej Komuniti? Terima kasih Encik Ijat. Ya. Jadi untuk makluman, saya telah maklumkan tadi iaitu keboleh pasaran graduan Kolej Masjid Tanah tahun 2015 sudah sebanyak 95%. Di mana kalau kita pecahkan, dipecahkan pada bulan yang bekerja ialah 60%, yang melanjutkan pengajian ialah 31%, yang meningkatkan kemahiran ialah 4%. Kalau tinggal 5% lagi yang belum bekerja. Sebenarnya mereka telah pun ditawarkan pekerjaan 5%, tapi mungkin mereka belum lagi bersedia untuk berada di alam pekerjaan. Jadi rahsia kejayaan yang 60% graduan kami yang berjaya mendapatkan pekerjaan setelah tamatnya pengajian ataupun bergraduasi. Jadi rahsia yang pertama ialah hubungan Kolej ini dengan industri-industri yang berhampiran. Jadi Kolej Masjid Tanah menjalin hubungan industri melalui program kolaborasi iaitu Train and Place. Di mana antara industri-industri yang bersama-sama kami ialah contohnya Wet Finds di Rambahan, di mana kami meletakkan pelajar-pelajar dalam bidang landscape berada menjalani latihan industri di sana. Kami juga menjalankan hubungan industri bersama Samsung SDI Energy Sdn Bhd, di mana di industri ini kami tempatkan pelajar-pelajar dari beberapa kursus elektrik dan juga pelajar-pelajar sistem komputer sambungan. Manakala di syarikat Konica Maritime Business Teknologi Malaysia Sdn Bhd, di industri ini kami letakkan pelajar-pelajar dalam bidang sijil komputer sokongan dan juga pelajar-pelajar sijil maklumat. Jadi inilah kelebihan pelajar-pelajar ni. Mereka mempunyai kemahiran-kemahiran dalam bidang-bidang yang berkenaan dalam bidang masing-masing. Kemudian mereka juga telah didedahkan semasa dalam kampus berkaitan dengan pengalaman mereka, khidmat kepada masyarakat, di mana mereka semasa menjalankan latihan di kolej, mereka sentiasa kita dedahkan untuk menjalani latihan-latihan dalam pengajaran pelajar mereka supaya menjalani pengalaman sebenar dalam suasana kepada masyarakat. Itu yang kita terangkan, yang kita tekankan. Dengan pengalaman dengan yang mereka perolehi, dengan kemahiran yang mereka, kompetensi yang mereka ada, dan juga dengan soft skill yang telah pun kita terapkan semasa berada di kolej,
menjadikan mereka ini boleh melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna semasa menjalani latihan industri. Dan seterusnya industri akan melihat bahawa mereka ialah orang yang mampu untuk berada bersama-sama mereka dalam industri mereka, sebab itulah mereka terus terpilih, mudah dipilih, untuk diserapkan terus dalam bidang pekerjaan. Seterusnya selepas tamat saja pengajian mereka, mereka akan dijemput untuk berada di industri mereka. Okey, baik. Alright, dan mungkin yang terakhirnya ini, ada talian telefon yang boleh dihubungi. Mungkin ada talian yang boleh dihubungi supaya mungkin pendengar-pendengar kita yang mana berminat ini, yang bila dengar ni, mereka ni kadang-kadang dia teruja kan. Terutamanya bakal-bakal yang menerima keputusan-keputusan SPM ni nanti, ya, teruja bila nak bersama-sama nak menyertai college community ini. Jadi mungkin Cik Sahalani boleh jelaskan kepada pendengar kita tentang talian yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut. Terima kasih Cik Izzat. Keros BP Masjid Tanah sentiasa membuka ruang kepada sebesar-besarnya kepada semua pelajar dalam semua peringkat untuk mendapatkan kemahiran-kemahiran di Universiti Masjid Tanah. Jadi kami akan memulakan pengajian sesi yang baru pada bulan Mac nanti. Walaupun bulan Mac masa yang panjang, kami pelajar-pelajar boleh mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kursus-kursus yang ditawarkan di Kuliah Tanah. Iaitu boleh, utamanya kalau mudah secara teknologi yang terkini, terus layari laman web kkmt.edu.my. Itu yang generasi sekarang ni lebih mudah menggunakan sistem online untuk mendaftar secara online dan mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan Universiti Masjid Tanah dan juga boleh yang lain. Di samping itu boleh juga terus menghubungi pejabat kami di 06 384 3703. Saya ulang, 06 384 3703. Jadi terus kerja kami ke Kolej Masjid Tanah untuk sama ada buat temu janji ataupun untuk mendapatkan maklumat berkaitan kursus-kursus ataupun kursus-kursus yang bersesuaian untuk mereka ikuti di Kolej Masjid Tanah. Ataupun boleh terus kepada pegawai pengambilan kami iaitu Cik Nur Asyikin Amir di nombor 012 675 6135. Itu taliannya, dan anda boleh hubungi untuk mendapatkan maklumat-maklumat lanjut macam mana nak daftar, yurannya dan sebagainya. Boleh hubungi talian yang telah pun diwawarkan tadi. Okey, masa pun amat mencuri kita. Apa pun terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Tuan Haji Sahalani Bahasa, merupakan pengarah Kolej Komuniti Masjid Tanah di Melaka ini, dan kita harapkan banyak lagi yang dapat diwawarkan pada masa-masa akan datang nanti, ya. Jadi apa pun saya ucapkan selamat tahun baru pada Tuan Haji, ya. Terima kasih. Selamat tahun baru. Okey, insya-Allah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 pagi kita akan ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita dunia dari sana.